Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi sahri sadri wassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang subuh berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mula pengajian kita pagi ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab. Kita hadiahkan khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama, terutama buat guru-guru yang pernah mengajar kita, terutama buat kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insya-Allah pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama. Kita masih membicarakan tentang ta'rif ilmu fiqh, sumber dan istilahnya. Cuma hari itu ni kita silap sikit. Kita silap, ana pun silap ana lah. Kita baca pergi ke depan. Patutnya tak sampai tajuk tu lagi.
Sebab kitab yang lama dengan yang baru muka surat tak sama. Kitab ni hak lama muka surat 15, ikutnya sumber-sumber fiqh Islam. Hak kitab baru muka surat 11. Jadi tak samalah. Hak kitab lama muka surat 15, hak kitab keluaran baru ni muka surat 11. Jadi ana hari itu ikut hak kitab baru baca muka surat 15, dia langkau banyak langkau ada 3 line. Jadi kita ikut hak kita berhenti hari itu ni, kita berhenti sumber-sumber fiqh Islam. Kita masuk yang pertama hari itu ialah Al-Quran Karim. Al-Quran Karim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala, sumber-sumber fiqh Islam yang pertama ialah Al-Quran Karim, Quran yang mulia. Sumber yang pertama lah daripada sumber-sumber yang kita akan bicara nanti. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, dan yang ketiga adalah Al-Ijma', dan yang keempat adalah Al-Qiyas. 4 sumber ni lah yang kita ikut mazhab Imam Syafi'i. 4 sumber ni yang kita ikut: Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan juga Al-Qiyas. Jadi insya-Allah pagi ini kita akan bicara Al-Quran. Baik. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kekufuran kepada cahaya iman. Ia tertulis di lembaran-lembaran kertas. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah. Di pada zaman Nabi sampailah tak ada seorang pun yang boleh buat Al-Quran. Allah cabar dalam Al-Quran buat satu surah macam Al-Quran. Ada orang yang boleh buat Al-Quran? Tak ada. Sebab pun tak ada orang boleh buat, sebab Al-Quran itu datang daripada Allah, kalam Allah. Kalau dulu ni ada seorang yang buat Al-Quran, dia mengaku menjadi Nabi. Siapa dia? Musailamatu Kazzab. Musailamatu Kazzab. Dia mengaku Tuhan, dia mengaku Nabi. Di zaman Nabi, dia pun mengaku dia juga Nabi. Bukan kata di zaman Nabi, di zaman kita pun ada. Hari itu kita dengar yang mengaku jadi Nabi. Nampak? Iaitu Rasul Melayu. Ada juga tuan-tuan Rasul Melayu, namanya Kahar ke apa hari itu ni. Orang Melayu ni sakan tuan-tuan, bukan kata Nabi, Tuhan pun ada. Tuhan Ayah Pin. Orang Melayu ni sakan tuan-tuan, bukan kata Nabi, Tuhan pun dia mengaku. Tuhan langit, Tuhan Ayah Pin. Tapi ada orang ikut dia juga tuan-tuan. Yang ikut pun orang bukan biasa-biasa, ustazah pun ikut dia tuan-tuan. Zaman Nabi ada orang mengaku jadi Nabi, Musailamatu Kazzab. Dia pun buat juga Al-Quran. Dia pun buat, tapi sama dah? Tak sama dah. Sebab Al-Quran tu kalam Allah. Dia buat satu surah tu namanya surah gajah. Surah gajah. Al-Fil, gajah, wa ma fil. Apa itu gajah? Gajah dia kata ialah seekor binatang yang hidungnya panjang. Tak payah dia buat macam tu. Dia kata gajah. Apa itu gajah? Gajah ialah binatang yang hidungnya panjang. Tak payah dak abang, budak tadika pun tahu gajah hidung dia panjang.
Dia buat, boleh buat tak boleh buat. Tu di zaman lah ada alat-alat yang canggih. Ada orang buat Al-Quran tak ada. Sebab Al-Quran itu ialah kalam Allah Subhanahu wa taala, tak boleh buat. Dan Al-Quran itu terpelihara sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala bagi jaminan Al-Quran itu akan terpelihara sampai hari kiamat. Allah akan pelihara, Allah akan jaga. Sebab Al-Quran kalam Allah, Allah akan jaga. Sehingga mana? Sehingga matahari naik belah barat, ketika tu waktu malam yang panjang, keesokannya ketika matahari naik balik, ketika tu ayat Quran tak ada dah. Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana? Ketika matahari naik belah barat tu. Agak-agak dan dah kita. Tak dan dah kot no. Hak nak lambat lagi, nak turun Dajjal lagi, Nabi Isa lagi, Imam Mahdi lagi no. Mungkin kita ni tak dan, kalau boleh kita tak maulah duduk di zaman tu, zaman yang fitnah yang begitu besar. Fitnah yang begitu besar. Ketika tu, ketika matahari naik belah barat, Nabi kata dia duduk, lepas tu dia turun balik malam yang panjang. Lepas tu, lepas naik matahari balik, Al-Quran telah pun diangkat oleh Allah SWT. Al-Quran tu yang hanya tinggal helaian-helaian yang kosong sahaja. Ketika tu baru orang nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berduyung-duyung ni orang mai masjid, tuan-tuan. Berduyung-duyung mai orang nak menginfakkan harta mereka ke jalan Allah. Ketika tu terima dah? Tak terima dah. Ketika tu pintu taubat telah pun ditutup oleh Allah SWT. Nak taubat pun tak boleh. Dua lah yang kita sebut. Yang pertama ketika nyawa kita sampai kat halqam ni, ghargharah ni. Ketika tu juga pintu taubat telah ditutup oleh Allah Ta'ala. Yang kedua ketika matahari naik belah barat. Ketika tu juga pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran ialah kalam Allah. Dia kata kalam Allah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan manusia daripada kegelapan. Dulu manusia berada dalam keadaan kegelapan. Dulu manusia berada dalam keadaan kejahilan. Kalau di zaman Nabi, bunuh anak-anak perempuan. Bunuh beranak saja, anak perempuan dibunuh. Zaman jahiliah. Tapi kalau nak banding dengan zaman Nabi, kalau zaman Nabi Musa, bunuh anak lelaki. Kalau zaman sebelum kedatangan Islam, bunuh anak perempuan. Tapi kalau zaman kita ni kadang-kadang jahiliah tu lagi teruk, tuan-tuan. Bunuh dua-dua. Lelaki pun bunuh, perempuan pun bunuh, buang merata, tuan-tuan. Dalam jamban pun buang, tepi masjid pun buang, dalam tong sampah pun buang. Lagi sakan kita, tuan-tuan. Bukan kata lelaki, buang merata. Buang merata. Ribu-ribu ni orang rangkaan ni, maksudnya orang yang anak luar nikah ni ribu-ribu. Buang pun ratus-ratus dah buang. Bunuh bukan hanya lelaki, dua-dua bunuh. Jahiliah tu lebih teruk daripada zaman tu. Dari zaman sebelum kedatangan turun Al-Quran, sebelum Nabi kita diangkat Rasul, zaman jahiliah. Ketika tu orang-orang kafir Quraisy tu tawaf dalam keadaan bertelanjang. Di Kaabah di Baitullah tu dikelilingi oleh 360 berhala. Banyak tak berhala? Banyak ketika tu zaman jahiliah. Ketika tu Islam Allah Subhanahu wa taala tak lantik lagi Nabi kita sebagai Rasul. Setelah Nabi kita dilantik Rasul, turun ayat yang pertama yang kita pernah sebut dulu ni, ialah surah Iqra. Iqra lah kita tahu sebenarnya, kita tahulah duk dengar ketika hari kita ingat hari kelahiran Nabi, kita akan ceritalah kisah-kisah Nabi.
Ketika Nabi umur 40 tahun, Nabi dilantik Rasul. Ayat yang pertama diturun di Gua Hira ialah surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan. Baik. Mengeluarkan manusia daripada kegelapan. Dulu manusia berada dalam keadaan kejahilan. Turun Al-Quran membawa hidayah petunjuk. Tu Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah itu wali kepada orang yang beriman, mengeluarkan manusia itu daripada kegelapan kepada cahaya. Dulu ni gelap tuan-tuan, kita pun sama. Kalau zaman-zaman saya ingat zaman kecil-kecil dulu ni, zaman saya pun rasa jugalah sekolah rendah pakai seluar apa agak-agak. Tapi ni semua ingat lah. Saya pun rasa juga zaman saya, walaupun saya ni umur 40 lehan ni, saya masih masuk sekolah rendah, masih lagi berseluar pendek lagi. Jahiliah lah zaman tu. Pakai seluar pendek zaman tu. Ketika tu hak benda-benda lain tu, hak segi tutup aurat ni kita tak ambil tahu lah zaman tu. Zaman jahiliah lah, ketika tu jahiliah. Tapi alhamdulillah lah ni sekolah-sekolah pun tak pakai seluar pendek dah, pakai seluar panjang dah. Tutup aurat dah. Alhamdulillah lah ada perubahan dalam Islam yang hak sebelum ni kita berada dalam keadaan jahiliah. Islam mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita tak tahu, lah kita tahu dah. Tak apalah, dulu dalam keadaan kita tak mengaji, lah kita mengaji dah. Alhamdulillah, dulu payah nak mengaji pun payah dulu-dulu ni. Nak dapat mengaji ilmu agama ni dulu-dulu ni, hak mana hantar sekolah agama, hak mana yang dapat E, yang dapat F. Anak kita bang teruk ni keputusan ni, dapat E belakang ni, dapat teruk belakang anak kita ni, sekolah menengah tak terima. Kita pergi hantar sekolah pondok dah bang ni tak reti apa, baca pun tak reti, kita pergi hantar pondok. Dulu-dulu orang-orang yang tak reti pergi hantar sekolah agama. Tu pun keluar jadi apa? Jadi tu imam, keluar jadi ustaz tuan-tuan. Tuhan tak tahu tuan-tuan. Zaman lah 5A tuan-tuan. Pukul 7.30 kita berhenti tuan-tuan. Ikut SOP 7.30 kita berhenti. Maghrib pun sama tuan-tuan. Bunyi tek tu kita berhenti. Ikut arahan. Ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Kita kena ikut tuan-tuan. Baik. Al-Quran merupakan sumber rujukan bagi menentukan hukum-hukum fiqh Islam. Al-Quran sumber yang pertama tu Nabi sebut dalam hadisnya. Nabi kata taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata aku tinggal kepada kamu dua sahaja. Kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya sekiranya kamu berpegang kepada dua. Kalau kita pegang dua-dua ni, insya-Allah kita tidak akan sesat. Apa dia? Yang pertama Al-Quran dulu. Kita nak sembahyang, mesti dalil yang pertama sekali kita nak rujuk ialah Al-Quran. Kita nak puasa, mesti dalil yang pertama kita nak kena rujuk ialah Al-Quran. Sebagai contoh kita puasa, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam
Wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa. Ini hak kewajipan perintah Allah SWT. Cuma dalam Al-Quran tak ceritalah cara nak puasa. Dalam Al-Quran tak ceritalah dalam cara nak semayang. Dia tak cerita. Dia cerita benar perintah syariat sahaja. Cara nak buat tak ada dalam Al-Quran. Cara nak buat ada dalam sumber rujukan yang kedua. Apa dia? As-Sunnah. Kalaulah Al-Quran tu cerita semua nak angkat tangan, nak pegang macam tu, nak rokok, nak iktidal, nescaya Al-Quran kita tu bukan tebal tu tuan-tuan. Tebal tu Al-Quran kita. Yang tebal tu pun baca tak habis lagi tuan-tuan. Kalaulah tebal tu pakai tak baca kita tuan-tuan. Nak abad kata apa? Sumber yang pertama kita akan jumpa ialah Al-Quran. Begitu juga kita akan jumpa nanti berkait tentang wuduk. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Besok kita akan jumpa tajuk wuduk esok. Sumber yang pertama kita nak berwuduk, mesti kita akan jumpa surah Al-Ma'idah ayat 6. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila salat faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, apabila kamu nak semayang, kata Allah, basuhlah muka kamu, basuhlah tangan kamu hingga ke siku, sapulah kepala kamu, basuhlah kaki kamu hingga ke buku lali. Cara nak basuh ada dalam Quran tak? Tak ada cara nak basuh. Dia cerita basuh, kita basuh. Nak buat ibadat, nak sembahyang, Nabi kata, sembahyanglah kamu macam mana kamu melihat aku sembahyang. Al-Quran hanya suruh benda-benda yang hak benda yang hak khusus tentang sembahyang, tapi cara tak ada dalam Quran. Cuma sumber rujukan kita mesti Al-Quran dulu. Oleh itu, apabila kita menghadapi suatu masalah, kita hendaklah kembali kepada Al-Quran. Ada masalah, kembali kepada Al-Quran. Contoh Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa'tasimu apa ayat tu? Kembalilah kamu kepada wa'tasimu billah. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Allah kata, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu, kembalilah kamu kepada tali Allah. Apa dia tali Allah? Agama Allah. Apa dia? Al-Quran. Tu mula-mula sekali ialah sumber rujukan kita. Dan kita juga esok akan ditanya mula-mula masuk dalam alam barzah. Dia akan tanya dulu. Apa dia? Soalannya, kita pun tahu dah soalan tu, kita dengar selalu. Ketika orang mati, kita akan dengarlah soalan-soalan tu. Apa soalannya? Tu imam akan katalah ketika dia baca talqin, sebentar lagi datang kepada kamu dua malaikat, mereka juga hamba seperti kamu, jangan kamu rasa takut, jangan kamu rasa gentar, mereka juga hamba seperti kamu. Jawablah dengan lidah yang fasih, Allahu Rabbi. Lepas tu jawablah, Al-Quran adalah ikutan kamu, Al-Quran imami. Al-Quran itu adalah ikutan aku. Kita akan jawab di alam barzah esok ni, ketika ditanya ma imamuka, siapakah ikutan kamu, kita akan jawab Al-Quran itu adalah ikutan kita. Boleh tak kita jawab kalau dulu atas dunia dulu kita tak mau ikut Al-Quran? Tak mampulah nak jawab, sebab yang nak jawab tu ialah amalan kita. Kalau atas dunia ni, kalau kita tak ikut Al-Quran, maka sudah pasti kita tak mampu kita nak jawab. Sebab yang nak jawab tu apa dia? Amalan kita.
Yang nak jawab tu ialah amalan kita, mulut kita. Allah Subhanahu wa taala tutup mulut kita. Allah sebut dalam surah Yasin, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini mulut mereka akan ditutup, yang berkata tangan mereka, yang menjadi saksi kaki mereka apa yang mereka buat. Jadi hak kita jawab esok ni, kita akan kata Al-Quran itu adalah ikutan aku. Kita akan jawab macam tu. Kalau atas dunia kita ikut Al-Quran, jadi mudahlah kita nak ikut Al-Quran. Baik. Kita hendaklah kembali kepada Al-Quran terlebih dahulu untuk mencari hukum. Jika kita dapati hukum tersebut di dalamnya, maka hendaklah berhukum dengannya dan tidak boleh merujuk kepada lain daripada Al-Quran. Kalau ada hukum dalam Al-Quran, tak boleh carilah dalam hal lain dah. Mesti ikut yang tu dulu. Sebagai contoh kita sebut tadi ni, ketika Al-Ma'idah ayat 6, Allah kata, wahai orang beriman, apabila kamu nak sembahyang, basuhlah muka kamu. Macam kita sebut dulu lah. Tapi kadang-kadang orang ni, dia tak apa yakin dengan hak perintah Allah Subhanahu wa taala. Masa kita duk mengajak, dia tak mengaji, dia tak duk luak-luak nah. Bukan sinilah cerita dah, cerita di Afrika. Bukan di sini, di Afrika. Masa kita duk mengajak, dia tak mengaji, tuan-tuan. Masa kita buka soalan, dia lari mai. Dia duduk di pintu, angkat tangan, Assalamualaikum, Ustaz. Kan kita baca tadi, wahai orang yang beriman, apabila kamu nak sembahyang, basuhlah muka kamu, basuhlah tangan kamu hingga ke siku, sapulah kepala kamu, basuhlah kaki kamu hingga ke buku lali. Ketika buka soalan, dia mai, Ustaz nak tanya, Ustaz. Saya kata, tanya. Ustaz, kalau orang kentut, Ustaz, bunyi puk, batal wuduk tak, Ustaz? Saya kata, batal lah wuduk. Dah bunyi puk dah, batal lah wuduk. Habis Ustaz, kalau batal wuduk, Ustaz, kenapa kena basuh di muka? Kenapa kena basuh di tangan? Kenapa kena sapu di kepala? Kenapa kena basuh di kaki? Awal tak basuh di pungkok, Ustaz? Logik akal, dia guna logik akal ke? Dia ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah dah beritahu dah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau dia beriman, dia tak tanya dah, tuan-tuan. Allah dah beritahu, wahai ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, apabila kamu nak sembahyang, basuhlah muka kamu. Allah seru kepada orang beriman. Orang beriman ni dengar perintah Allah, dia akan berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tapi dia tanya, tuan-tuan, dia nak cari naas, tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, orang kentut, Ustaz, bunyi pun, habis batal wuduk dah, Ustaz? Batal lah wuduk dah kentut. Habis, Ustaz, kalau batal wuduk, Ustaz, kenapa kena basuh di muka? Kenapa kena basuh di tangan? Kenapa kena sapu di kepala? Kenapa kena basuh di kaki? Awak tak basuh di pungkok, Ustaz? Saya kata, Tuan kentut bunyi pun, ketika kentut tu, orang tengok di mana? Tengok di pungkok Tuan kan? Tengok di muka Tuan? Dia kata tengok di muka, Ustaz. Tu kena basuh di muka. Orang jenis ni, tuan-tuan, kita jawab macam tu. Saya kata, Tuan kentut, ketika Tuan kentut tu bunyi puk tu, orang tengok di mana? Tengok di muka Tuan ke tengok di pungkok Tuan? Dia kata tengok di muka, Ustaz. Tu kena basuh di muka. Bapa dia tanya macam tu, kita pun jawab macam tu lah. Tapi orang beriman, dia tak tanya dah. Allah suruh basuh muka, basuh. Perintah Allah, dia akan ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apabila kita ditanya berkenaan dengan hukum arak, berjudi, pemujaan berhala, penentuan nasib,
melalui batang-batang anak panah, kita hendaklah kembali kepada Al-Quran, dan kita dapati dalamnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wa azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tu kebanyakan tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, kebanyakan ayat-ayat hukum, ayat tu dimulakan dengan apa? Ya ayyuhallazina amanu. Kita akan jumpa kebanyakan ayat-ayat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, ayat hukum, ayat perintah Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan apa? Ya ayyuhallazina amanu. Kita sebutlah dulu ni ayat apa? Ayat madani. Apa dia ayat madani? Ayat yang diturunkan di Madinah. Kerana di Madinah ramai dah beriman. Kalau di Mekah ayat tu nama apa? Ayat Maki, ayat Mekah. Kena ayat Mekah banyak mana? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Kenapa di Mekah orang tak ramai tak beriman? Kalau beriman pun hanya sembunyi-sembunyi ketika tu. Orang Islam dibunuh ketika diseksa di Mekah. Tapi di Madinah ramai dah beriman. Tu kebanyakan ayat-ayat perintah Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita boleh beza. Kalau ayat madani, ayat hukum, Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu. Tengok ayat Maidah ayat 90 juga. Allah mula ayat hukum ni dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ara, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah sumber kotor, keji daripada perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhi supaya kamu berjaya. Sebelum ni arak boleh minum lagi. Sebelum turun ayat ni arak boleh minum. Lepas tu peringkat hukum yang kedua, dekat-dekat nak semayang tak boleh minum dah. Hak pertama sahabat-sahabat minum lagi arak. Peringkat hukum yang kedua, dekat-dekat nak semayang tak boleh minum. Tapi ada sahabat-sahabat dekat nak semayang minum juga. Ketika semayang, seorang sahabat semayang, dia baca salah, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah olehmu ya Muhammad kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Tapi sahabat ni mabuk, dia pun baca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. La dia tak sebut. Katakanlah kepada orang kafir, aku menyembah apa yang kamu sembah. Dia baca aku sembah apa yang kamu sembah, sama macam orang kafir juga. Maka turun ayat ni. Turun ayat ni, sahabat-sahabat yang hak beriman ni balik rumah pecah habis tempayang arak, tak minum dah tuan-tuan. Turun ayat Quran, sahabat-sahabat di rumah ni tempayang arak, pecah habis tempayang arak, tak mau minum dah. Sebab apa? Taat kepada perintah Allah. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kita ayat turun 1400 tahun dulu ni, tapi duk minum arak tu. Duk minum Allah, alhamdulillah lah. Hukum orang yang mabuk pun dinaikkan, alhamdulillah lah. Syukur pada Allah, dinaikkan hukuman, termasuk denda, termasuk penjara, termasuk digantungkan lesen dan sebagainya. Alhamdulillah. Sebab apa? Kesan apa? Dia mabuk menyebabkan ramai mati tuan-tuan. Berapa belah orang dah mati.
Turun ayat ni sahabat-sahabat tinggal tu. Sebab apa? Beriman pada perintah Allah. Samalah kita tuan. Apabila kita orang beriman, apabila Allah suruh kita buat sesuatu, Allah larang kita buat sesuatu, kita orang beriman hanya kita mampu berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jadi macam saya katakan tadi, kita ikut SOP dia 7.30 tuan-tuan. 7.30 kita berhenti. Kita ikutlah tuan-tuan nak macam mana. Nanti insya-Allah lepas PKP ni kita bagi lebih sikit lah, ganti balik. Ganti balik lah, kita kuliah sejam, kita kuliahlah 3 jam, boleh tak? 3 jam. Ustaz mengajar seorang 3 jam, kami balik insya-Allah. Jadi kita berhenti tentu dulu. Insya-Allah kita masih tajuk yang sama. Kita akan sambung esok ni surah Al-Baqarah ayat 275. Tajuk yang sama juga, iaitu Al-Quran Karim. Kita berhenti tentu. Kalau kitab baru muka surat 12, kalau kitab lama muka surat 16. Tak sama muka surat. Baik. Jadi kita berhenti tentu. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih, kifarah dan salawat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina jamil muslimin muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu billahi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barash wal junan wal juzam min syai'in minal asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.